السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا كيفية ولا جهة ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حقا. Marilah pada hari Jumaat yang penuh dengan rahmat dan barakat ini, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berazam untuk berubah diri agar sentiasa melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan daripada Allah. Salam Jumaat, salam keberkatan. Jumaat adalah penghulu kepada hari-hari, seluruh hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari Jumaat ini juga kita memperbanyakkan bersalawat dan mengucap salam kepada insan yang telah membawa hidayah untuk kita, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya berhenti sekejap tepi jalan kerana saya ada urusan ke destinasi. Maka ingin dinyatakan pada hari ini beberapa perkara. Pertama sekali, di hari Jumaat kita digalakkan untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW dan dalilnya terlalu banyak. Cuma kebanyakan orang berselawat dengan selawat yang salah. Sama ada selawat yang salah itu dibaca dengan cara yang salah ataupun ditulis dengan cara yang salah. Contohnya tuan-tuan, ada orang bila dia menulis selawat ke atas Nabi, dia sebut nama Nabi kemudian dia tulis selawat, dia tulis sal'am, sad, lam, ain, mim. Itu salah, tak boleh, bid'ah. Ini bid'ah makruh. Ini bid'ah, ini tak boleh. Inilah dilarang oleh ulama. Ada yang tulis selepas nama Nabi, dia nak tulis sallallahu alaihi wasallam, dia tulis huruf sad dia, sad. Ini pun salah juga, tak betul. Dan ada juga orang yang bila nak selawat atas Nabi, dia tulis SAW. Ini pun salah. Berapa artikel saya di dalam surat khabar yang diedit oleh pihak surat khabar, ada juga tertulis SAW. Itu saya tak pernah tulis. Saya akan menulis dengan penuh kalau selawat atas Nabi ni. Sama ada saya tak tulis ataupun saya tulis dengan penuh. Jadi berhati-hati kalau kita nak menulis tentang selawat. Begitu juga tak boleh kita tulis, kalau dalam bahasa Arab tu kita tulis Allahumma, kalau dengan sirah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak boleh kita tulis Allahumma salli, lam tu ada ya lepasnya, jangan. Li tu khitab untuk inas. Tak boleh kita menyebutkan khitab untuk inas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selawat yang kedua melalui lidah kita. Bila kita nak selawat, kita sebut betul-betul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan banyak selawat-selawat yang lain, selawat syifa. Walaupun Wahabi Pokemon dia hukum sebagai syirik kafir orang selawat syifa ni, boleh, tak ada masalah sebenarnya. Itu kerja-kerja Pokemon belaka. Cuma kita selawat dengan selawat betul. Saya lihat ramai mufti, minta maaf, ini teguran ikhlas, mufti, para ustaz yang bertitle doktor, PhD, cemerlang, dan macam-macam lah. Bila dalam televisyen, dalam radio, mereka akan berselawat dengan tergesa-gesa sehingga tidak mendatangkan makna selawat. Contohnya dia akan menyebut begini. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia sebut salah salam. Salah salam. Tak ada makna dalam bahasa Arab salah salam. Salah tu. Orang yang berselawat menyebut salah salam, salah. Tuan-tuan akan perhatikan banyak mufti-mufti, ustaz-ustaz, kawan-kawan kita juga, bukan saya kritik mufti, tidak. Tapi kawan-kawan kita nak tegur. Ustaz-ustaz, pendakwah di televisyen, di masjid, bila dia sebut nama Nabi, contohnya dia sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sallallahu salam tu tak ada makna. Selawat dengan betul sallallahu alaihi wasallam, oh dapat pahala. Bahkan Imam Nawawi pernah mengatakan bahawa jangan kamu terlalu tergesa-gesa sehingga untuk berselawat ke atas Nabi sehingga kamu salah berselawat. Jadi selawat elok-elok. Itu yang pertama untuk kali ini. Yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia Melayu di Malaysia di laman sosial agak panas dengan isu yang dinamakan sebagai satu game, iaitu game Pokemon Go. Saya tidak main Pokemon Go ini sebab saya tidak berminat. Tetapi saya dapati banyak Pokemon yang sudah giat aktif menyebarkan Pokemonnya di seluruh Malaysia. Sedangkan telah difatwakan haram. Okey, saya ingin menyebut 3 Pokemon yang maknanya tuan-tuan kena fikir betul-betul. 3 kumpulan Pokemon ni yang telah sarat di Malaysia sejak sekian lama. Pokemon yang pertama ini beramal dengan firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mesti ada umat yang membawa kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini dalam hal mencegah kemungkaran. Jadi dalam hal mencegah kemungkaran ni saya nak bongkar sikit. Ada 3 grup Pokemon ni yang sangat bahaya kepada umat Islam di Malaysia khususnya. Pertama, Pokemon 1, Pokemon 1. Pokemon 1 ni dia berada di universiti, di IPTA, di IPTS, dia berada di college-college, di institut pengajian tinggi. Kerja mereka tackle pelajar-pelajar yang bijak-bijak untuk dijadikan khawarij, untuk dijadikan musyabbih, untuk dijadikan mujassim, untuk dijadikan ahli takfir, untuk dijadikan budak itu bila balik ke rumah mereka, ayah, bid'ah ayah, mak, bid'ah mak. Maka benda ini memang berlaku. Tugas Pokemon ni dia banyak di universiti. Dia ada PhD. Sebab itu kita lihat bahawa ramai di kalangan orang-orang yang cuba mendakyah pelajar-pelajar kita, mereka sering menayang sijil. Oh, ini sijil saya ada PhD. Cemerlang, gemilang, terbilang. Kerja mereka mewahabikan dan mensyiahkan pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi di universiti. Ini bahaya. Pokemon ini sangat bahaya. Pokemon Group 1 ni. Mereka senyap, jarang dikenali. Kerja mereka senyap-senyap, makan gaji universiti bayar, kan? Dapat allowance banyak. Kemudian boleh buat program macam-macam. Seminar Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian seminar Wahabi, seminar Al-Albani, seminar Ibn Taymiyah, seminar Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia buat atas nama akademik. Ni Pokemon yang pertama ni, Pokemon 1 ni, dia bergerak atas nama akademik demi merosakkan seluruh umat Islam di Malaysia. Tuan-tuan kena berhati-hati dengan Pokemon ni. Kalau tuan-tuan ada adik-adik ataupun anak-anak yang belajar universiti, kata berhati-hati dengan Pokemon 1 ni. Pokemon 1 ni dia ada di universiti, dia membida'ahkan amalan umat Islam, dia mengkafirkan, menghina ulama dan juga mencela para ulama dengan nama akademik. Hati-hati. Ini pembohongan yang besar. Dan sekarang mereka bergiat aktif di universiti. Keduanya, Pokemon 2. Pokemon 2 ini, tuan-tuan, Pokemon yang masuk seminar Pokemon. Ada kawan kita kata seminar Pokemon.
Pokemon yang kedua ni, ini juga sangat bahaya. Pokemon ini, dia pergi cari dia apa? Dia buat dia apa game kan? Game Pokemon biasa saya nampak dia akan dia akan pergi ke parti-parti politik. Dia akan pergi ke parti-parti politik. Dia akan pergi kepada PAS. Dia akan pergi kepada UMNO. Dia akan pergi kepada PKR. Dia akan pergi mana-mana parti politik. Parti politik itu tidak berfikrah Pokemon Khawarij ini, yang Pokemon 2 ni. Tetapi tujuannya dia masuk di dalam parti tersebut adalah untuk merosakkan parti tersebut dengan masuk dalam pemudanya, biro tertentu, biro universiti, biro pengajian tinggi, untuk mencelah di dalam ruang-ruang kosong politik itu dimasukkan fikrah kafir, takfir, fikrah mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Ini Pokemon 2 ni dia kadang-kadang berubah. Kadang-kadang dia macam sesumpah. Dia warna hijau, coklat, oren, merah dan sebagainya. Saya merasakan Pokemon ini juga sangat bahaya. Pokemon ini sangat bahaya. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam kegairahan umat Islam dan juga orang Malaysia sekarang ni berpolitik, bila datang Pokemon ni, Pokemon 2 ni, dia akan masukkan fikrah-fikrah, ambil dalil kononnya nama salaf, ataupun nama ahlul bait dan sebagainya, secara palsu lah, seperti Syiah dan Wahabi tu, untuk membenarkan fikrah supaya dia diangkat dalam parti tersebut menjadi timbalan menteri ataupun menjadi orang-orang tertentu di dalam kementerian, supaya dengan itu nanti dia akan berpeluang untuk menyebarkan ajaran mengkafirkan ulama Islam, menghina ulama Islam, menghancurkan Islam 100% di bumi Malaysia ini. Ini tujuan dia. Tujuan Pokemon 2 ni menghancurkan Islam secara politik di Malaysia ini, menghancurkan Islam secara politik di Malaysia. Ini Pokemon 2 bahaya. Sangat bahaya tuan-tuan. Dan Pokemon yang okey. Bukan, ini Pokemon yang lama kita jumpa. Sebenarnya saya telah jumpa Pokemon sebelum Pokemon ni ada lagi. Sebelum Pokemon ini direka, kita dah jumpa dah. Ni Pokemon yang ketiga, Pokemon ni yang Ottai Pokemon. Pokemon 3. Pokemon ketiga ni tuan-tuan. Ini saya nak sebut. Tuan-tuan tolong sebarkan. Pokemon 3 ni tuan-tuan, Pokemon 3 ni, dia masuk ke dalam institusi agama di Malaysia. Apa saja? Persatuan, pertubuhan, bahkan institusi diraja. Mereka masuk, dan tujuan mereka adalah untuk mempengaruhi istana, supaya istana terpengaruh dengan pemikiran takfir, mengkafirkan orang lain, kemudian menghalalkan darah. Ini tujuan dia. Kemudian berakidah seperti akidah Yahudi dan sebagainya. Ini tujuan yang mereka usahakan. Mereka masuk ke istana. Bahkan apabila Pokemon 3 ni, mereka cuba lompat pergi ke Johor dihalang, pergi ke Pahang dihalang, pergi ke Terengganu dihalang, di Selangor lagi lah dihalang, kan? Sebab dia Pokemon, dia merosakkan, kan? Jadi apa dia buat? Dia masuk melalui istana ke dalam angkatan tentera. Ini bahaya tuan-tuan. Dia masuk dalam angkatan tentera diraja. Kan tentera kan dia bawah raja. Jadi angkatan tentera, dia masukkan mereka masukkan fikrah mereka ke dalam istana. Kemudian nak bawa kepada tentera. Sebab tu kita tengok Pokemon 3 ni, dia akan masuk ke dalam tentera. Dia akan pergi ke tentera, angkatan tentera diraja yang ni, angkatan tentera diraja yang tu. Untuk apa? Untuk melakukan inqilab. Ini bahaya tuan-tuan. Melakukan inqilab. Iaitu inqilab ni apa? Iaitu seperti mana yang berlaku di Turki. Bagaimana tentera, sebahagian tentera di Turki terpengaruh dengan pemikiran ini. Iaitu untuk melakukan penumpahan dan rancangan untuk merampas negara
dengan cara yang sangat jahat, tuan-tuan. Pokemon 3 ni, tuan-tuan, dia suka bersosial juga. Dan dia selalu ada di dalam laman sosial kita. Kan? Dia kadang-kadang masuk dalam komen, dia tukar ID, dia guna macam-macam nickname dan sebagainya. Kita mengucapkan kepada Pokemon 3 ni ahlan wa sahlan lah, Pokemon yang ketiga ni. Tetapi kita nak beritahu bahayanya Pokemon ketiga ini kerana mereka bertujuan membawa pemikiran mengkafir dan menghina ulama Islam dan umat Islam. Kemudian membawa daripada itu menghalalkan darah umat Islam. Keduanya, Pokemon 3 ini dia akan membawa kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka kata Allah ni duduk kat langit, ada dekat atas sana. Kalau tutup dengan atap, buat maksiat kat bawah, Allah tak nampak. Ini saya dengar sendiri daripada geng-geng Pokemon 3 ni. Ini pemikiran Yahudi. Dan menyamakan Allah dengan makhluk, sedangkan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Dan golongan Pokemon 3 ni juga, mereka sering membid'ahkan amalan umat Islam yang ada dalil dan hujah. Dia kata apa? Alah, sambut maulid Habib tu semua syirik kafir belaka. Kemudian dia cut video. Video tu dia akan cut, dia edit. Kemudian dia kata, oh tengok Habib tu, tengok ulama tasawuf tu, tengok Tok Syekh tu, dia memburukkan tokoh-tokoh ulama. Ini kerja Pokemon 3. Dia memburuk, dia cut video para Habib, orang-orang saleh, orang-orang yang baik, pendakwah, ustaz-ustaz kita yang bagus. Dia cut video-video tu, kemudian dia jadikan buruk. Sedangkan mereka Pokemon 3 ni kita dapati, mereka menghina Imam Nawawi, menuduh Imam Nawawi dalam isu najis anjing. Bahkan mengatakan bahawa umat Islam di Yaman tawaf kat kubur, padahal tidak berlaku pun. Bahkan mengatakan banyak tuduhan-tuduhan yang berat kepada umat Islam yang dilakukan oleh Pokemon yang ketiga ni. Jadi tuan-tuan, saya tahu ramai juga di kalangan golongan Pokemon 3 ni ada dalam ni, tapi mereka bersuara sikit-sikit macam tu lah. Ayat-ayat perli mereka tu biarkan dah, kan? Yang penting tuan-tuan, saya tahu ramai di kalangan kita ahli sunnah wal jamaah menolak ketiga-tiga Pokemon Wahabi ni, tuan-tuan. Menolak tiga-tiga Pokemon Wahabi ni. Okay? Pokemon yang ada di universiti, Pokemon yang ada di parti-parti politik, Pokemon yang ada cuba masuk merosakkan institusi diraja. Ini sangat bahaya, tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak nyatakan adalah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah supaya Allah Taala memberi hidayah kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, saya tidak akan jemu. Saya tahu golongan Wahabi dia akan cuba nak psycho saya begini. Alah, cakap pasal yang sama juga ke? Pokemon juga ke? Pasal akidah juga ke? Supaya tujuan dia tanya begitu adalah supaya saya tak cakap, supaya saya rasa taklah lepas ni nak cakap pasal hukum cabuk rambut, cabuk uban, hukum mengorat orang, hukum kahwin awal, hukum dia nak supaya ustaz-ustaz lain boleh bercakap benda tu. Saya rasa setakat itu saja. Semoga kita berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan menolak fahaman Wahabi dan juga fahaman Syiah. Ingatlah bahawa hari Jumaat ini ada masa waktu yang mana doa kita mustajab. Doalah pada Allah Ta'ala supaya dimurahkan rezeki kita, dipermudahkan urusan rezeki kita, ya Allah, dan juga mempermudahkan urusan keluarga kita. Siapa di kalangan keluarga kita yang terpengaruh dengan fahaman-fahaman menyimpang ni, semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka. Dan siapa di kalangan keluarga-keluarga kita yang mendapat kesempitan dunia, maka lapangkanlah hati untuk mereka, ya Allah. Semoga dengan itu kita bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Say no to Pokemon Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.